Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat cakap. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita sambung usrah kita dalam keadaan kita sedang berkurung di dalam rumah lah kerana krisis kesihatan. Dan insya-Allah kita macam biasa kita ambil hadis daripada hadis Riyadus Shalihin, taman orang-orang soleh, yang dikumpul hadis-hadis yang dikumpul oleh Imam An-Nawawi, hadis-hadis daripada Rasulullah yang berisi keutamaan peribadi, keutamaan akhlak, keutamaan adab. Sebab tu yang dinamakan Riyadus Shalihin. Maknanya kalau dihajatkan untuk orang-orang Muslim, orang Islam yang mengikut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dari segi arahan, dari segi perbuatan, dapatlah dibentuk satu masyarakat yang aman, yang mengikut, yang baik perilakunya seperti perilaku Nabi. Dan mudah-mudahan menjadi tempat perkumpulan orang-orang soleh, orang-orang soleh yang mengikut apa yang Nabi tunjukkan. Ada seorang ulama silam pernah ditanya, ceritakanlah, ditanya daripada orang ramai lah, cakap dengan ulama tu, ceritakanlah kepada kami tentang syurga supaya kami akan merindui syurga. So, ulama tu pun menjawab, di syurga di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup itu aja untuk orang yang inginkan syurga. Cukup dia tahu dalam syurga tu ada Nabi Muhammad, insan yang kita rindui, insan yang kita sanjungi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan kita petunjuk agama. Jadi kalau kita nak dapatkan syurga, kita kena berusaha insya-Allah sebaik mungkin untuk mengikut apa yang disampaikan oleh Rasul, untuk timbul kecintaan pada Rasul. Bukan sekadar kecintaan, tapi juga kebenaran amalan yang ditunjukkan oleh Rasul. Baiklah, jadi pada hari ini ahli-ahli usrah sekalian, kita akan melihat satu atau dua hadis di dalam bab mengutamakan orang lain dan memberi kemudahan. Dalam satu hadis yang panjang, mengutamakan orang lain dan memberi kemudahan. Duduk Isya, duduk. Dalam satu hadis yang panjang, pada maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya saya ini adalah seorang yang sedang dalam kesengsaraan. Lalu baginda Rasul mengutus ke tempat salah satu isterinya. Lalu isterinya berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak mempunyai sesuatu pun melainkan air. Kemudian Nabi membawa orang tersebut ke tempat isterinya yang lain. Maka yang ini pun mengatakan seperti di atas. Mereka semua mengatakan seperti ini, iaitu tidak ada, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak mempunyai sesuatu melainkan air. Beliau lalu bersabda kepada para sahabat, siapakah yang akan membawa orang ini sebagai tamunya pada malam ini? Seorang lelaki dari golongan Ansar berkata, saya, wahai Rasulullah. Orang itu berangkat dengan tamunya ke tempat kediamannya, lalu berkata kepada isterinya, muliakanlah tamu Rasulullah SAW ini. Dalam riwayat lain disebutkan, orang itu berkata kepada isterinya,
apakah engkau mempunyai sesuatu makanan? Isterinya menjawab, tidak ada kecuali makanan untuk anak-anak. Lelaki itu berkata, buatlah sesuatu sehingga mereka lupa makan malam. Jadi kalau sudah waktunya makan malam, tidurkanlah mereka. Jika tamu kita telah masuk rumah, padamkanlah lampunya dan perlihatkanlah padanya bahawa seakan-akan kita juga makan. Kemudian mereka duduk dan tamu itu pun makan dan keduanya tidur dalam keadaan perut kosong. Ketika menjelang pagi harinya, orang itu pergi kepada Nabi SAW, yakni tuan rumah. Lalu Nabi SAW bersabda, Allah kagum dengan perbuatan kalian berdua terhadap tamumu tadi malam. Tadilah. So ini adalah satu peristiwa yang berlaku di Madinah. Dan ada beberapa hadis yang lebih kurang sama lah, dia punya ceritanya tu, iaitu ada orang datang kepada Nabi dalam keadaan dia lapar, dia tak ada makanan. So Nabi cuba bawa kepada keluarganya lah, kalau ada apa-apa yang boleh diberikan. Tapi keluarga Nabi sendiri pun tak ada makanan kecuali air je. Jadi kemudian Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, kalau ada sesiapa yang boleh jadikan orang ni tetamu. Dan salah seorang daripada sahabat Nabi menawarkan diri. Ada dalam riwayat lain ada disebutkan namanya, tapi kat sini tak ada pula, tak ingat siapa nama dia. So bila dia balik dia nak bagi makan lah kepada tetamu ni. Cuma dia tanya ke isteri dia, apa makanan yang ada. Dia kata makanan yang ada, makanan yang untuk anak-anak. Ada makanan tapi sebenarnya makanan tu untuk anak-anak, untuk kita. So dalam riwayat yang lain diceritakan, suami dia kata macam ni, kamu bawa anak-anak pergi tidur, kemudian bila dah tidur nanti, kita jamu tetamu. Dan dalam riwayat yang lain, satu lagi riwayat, masa kita jamu tetamu tu nanti, kamu ambil pelita, seolah-olah kamu nak buat sesuatu yang lain lah. Jadi tetamu tu tak akan tahu yang kita tak makan, sebab makanan tu cukup-cukup kan, cukup-cukup. Jadi dia nak bagi tetamu tu je, sampai tuan rumah tu, yang sahabat yang jamu tetamu tu sendiri tak makan. So dalam kegelapan tu makanlah. Orang tu tak tahulah yang tuan rumah tak makan kan. Dia makan, dia kenyang, dia makan sampai dia tidur. Dan tuan rumah dengan isteri dia tak makan, anak mereka pun tak makan. Dia kena tidur dalam kelaparan. Mereka mengutamakan tetamu daripada diri mereka sendiri. Dan pada pagi esoknya, bila tuan rumah atau sahabat tu jumpa dengan Nabi menceritakan bahawa Allah kagum